Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So hari ni masih lagi 1/8 hari Sabtu. Ni sambungan daripada video aku tadi lah. So sementara aku tengah fresh sekarang ni, aku nak sambung lah video aku. Okay, so berdasarkan tajuk yang korang boleh nampak di bawah video tu, ni berkaitan dengan tools lah. Tools yang boleh korang bawa untuk perjalanan jauh, yang touring ke. Okay, contohnya perjalanan yang aku buat ni, dan aku dengan kawan aku Mamat daripada Kuching ke Sabah dan patah balik. Okay, jadi untuk makluman, kami menggunakan jentera yang kami gunakan RS150. Okay, Honda RS150. Mamat pun RS150 yang first version. Aku yang first version juga tapi color baru lah, color hitam. Okay, Mamat punya Repsol. Okay, sekarang ni kita nak cerita pasal tools yang kami bawa. Okay, so setelah berkongsi, berbincang idea mengenai tools yang perlu dibawa, okay, jadi kami berdua telah nak come up with the conclusion lah. Ni lah barang yang kami bawa untuk ke Sabah, untuk trip kali ni. Okay, untuk touring kali ni. Jadi kita akan cerita satu persatu lah. Jadi berdasarkan gambar yang kau tengok sekarang ni pun kau dah boleh bayangkan lah, boleh tahulah apa benda tu dan kegunaannya. Okay, so sekarang ni aku nak cuba ceritakan satu persatu apa yang kami bawa ni dan kenapa kami rasa benda tu perlu. Okay, so benda first ialah dalam, kalau mengikut ni lah, mengikut susunan di sini ialah pemotong rantai. Okay, so pemotong rantai ni aku beli di 100%. So rantai yang boleh dipotong dengan pemotong rantai ni bersaiz 420 hingga 530. Okay, so sebagaimana yang kita sedia maklum, saiz rantai untuk Honda RS150 sama dengan kap lain 428. So jadi tak ada masalah lah untuk memotong rantai ni. Okay, kalau jenis yang memakai rantai yang besar, contohnya 520 pun tak ada masalah. Okay, jenis rantai Superbike contohnya boleh dipotong dengan menggunakan pemotong ni. Okay, so aku beli pemotong rantai ni dengan harga RM8 sahaja, cukup murah. Okay, dan cukup bagus, cukup ringan. Okay, so jenama di sini KWY Japan. Tak pastikan betul-betul Japan ataupun Japan celup. Okay, so yang kedua dari gambar ni, okay, ialah ni untuk kabel clutch. Okay, clutch cable ataupun kabel clutch spare. So ini jenis yang boleh modify dengan cepat lah. So sekiranya putus clutch di pertengahan jalan, kami tak bawa kabel clutch yang one set. So memandangkan kami nak menjimatkan duit juga, jadi aku rasa aku tak perlulah beli yang one set untuk RS punya. Okay, jadi aku beli yang ni. Okay, cukup cepat lah. So sekiranya terdapat masalah pada clutch kau boleh buka terus, kau cabut yang lama dan kau selitkan terus yang ni. Kemudian kau ikat bahagian hujungnya, ada lock di sini. Lepas tu kau boleh teruskan perjalanan lah. So sebelum ni pada trip yang sebelum ni pun, waktu kami pergi ke Sabah pada tahun 2018, salah seorang rakan aku iaitu Boja mengalami masalah putus kabel clutchnya di Lawas. Okay, di Lawas sebelum menaiki feri yang feri Lawas tu lah, feri Lawas yang shortcut nak pergi ke Merapok tu. Okay, so sebelum feri tiba, sempat juga rakan aku Apen dan Boja membaiki kabel clutchnya, tukar menggunakan yang ni juga, yang sama juga. Okay, so sangat memudahkan lah. Okay, jadi untuk clutch minyak tu, untuk kabel minyak tu aku tak bawa lah. Aku rasa setakat ni cukup bagus, memandangkan kabel minyak tu pun double. Okay, aku rasa tak ada masalah lah. Okay, so yang seterusnya aku bawa ni towing rope ni. So asal usul towing rope ni, kalau kau boleh tengok di video-video aku sebelumnya, gunaannya untuk motocross lah sebenarnya, untuk scrambler aku. Okay, untuk aku pergi off-road dalam hutan, untuk tolong rakan-rakan ataupun tolong diri sendiri lah. Tali dia agak panjang.
So sekiranya apa-apa berlaku pada jentera ke apa ke sama ada berlaku pada aku ataupun Mamat lah, sekurang-kurangnya kalau tak boleh nak tolak dengan kaki boleh tarik. Okey, ikatlah di mana-mana, tarik sebagai inilah persediaannya lah. Okey. So selain tu, ni tools-tools yang basic. Okey, nombor nampak di sini. Nombor 10.8 So nombor 14 untuk rim depan, untuk yang shaft depan dengan belakang tu untuk buka tayar. Okey. Lepas tu plier di sini. Yang ni nombor 17. Yang ni memang untuk buka nut minyak hitam lah. Yang ni nombor 19 untuk tayar belakang dan tayar depan untuk buka yang nut dia tu. So 810 di sini. Kita ada screwdriver. Okey. Yang ni untuk gunakan untuk nut ni lah kayaknya, untuk tools ni. Okey. Okey, selain daripada tu, di hujung ni aku ada bawa multi tools lah. Multi tools ni ada pisau, ada cutter, ada gunting. Okey, so ni sangat berguna lah. Kalau ada kecemasan sebelum ni akan digunakan. Okey, boleh digunakan. Dan sebelum ni dalam trip ke Sibu, dalam trip ke Miri sahajalah. So salah seorang rakan aku mengalami masalah dan dia memerlukan untuk memotong getah. Okey, so digunakan pisau aku. Memang sangat berguna lah kiranya. Okey. So kita pergi ke sini. Okey. So kita ada torch light di sini. Sekiranya menghadapi masalah pada waktu malam ke tengah hari tiba-tiba terjadi sesuatu kepada jentera ke apakah. So at least kita ada torch light. Tak boleh mengharapkan handphone Memang handphone boleh digunakan, tapi bukan untuk tempoh masa yang lama lah. So kalau bateri phone kau dah habis, kau nak kontak orang macam mana? Itulah masalahnya. Okey. Jadi sebaiknya gunakan torchlight. Jenis ni torchlight untuk yang handheld lah, yang boleh digunakan dengan tangan Dan yang ni yang boleh digunakan dekatkan ke kepala. So yang ni untuk hiking lah basically. Yang api sini ada 3 mode merah, yang api yang sedang-sedang terang dan yang terang. Okey. So kalau kau lekatkan di kepala, contohnya kalau kau nak membaiki apa-apa jadi tak perlulah untuk kau pegang torchlight. Okey. Kalau memerlukan 2 orang sekali untuk melakukan satu kerja tu, at least kau boleh gunakan ni, kau lekatkan ke kepala dan kau teruslah buat kerja. Contohnya motor rantai ke apa, kena tahan motor ke apa. Okey. So yang ni kabel getah Yang ni sebenarnya aku gunakan untuk mengikat barang-barang aku yang aku letakkan di rack belakang. Rack tu pun aku dah modify memang khas untuk diikat dengan bag. Okay, so nanti aku akan ceritakan pasal rack tu sedikit lah, macam mana aku gunakan, macam mana setting touring aku yang simple tu, yang murah tu yang simple, yang murah, yang cluster bawahan punya setting lah kiranya. Okay, so di sini pump sangat penting. Okay, pump sangat penting. Sebenarnya pump ni aku dah gunakan agak lama lah. Okay, aku dah bawa beberapa kali pump ni untuk perjalanan. Okay, dan yang ni pun penting juga, sangat-sangat penting, set tubeless ni. Okay, yang ni dibawa oleh Mamat lah. Okay, so aku dah berbincang dengan Mamat sebelum pergi. Kami dah bahagikan kepada 2 bahagian. So ni setting ni set ni dia yang bawa. Okay, so menangkan RS menggunakan tubeless, jadi advantage di situlah, lagi mudah. So sekiranya tayar terkena paku ke apa, kita cabut paku, kita boleh masukkan getah ni. Okey. Satu lagi ni chain loop. Okey. Minyak rantai sangat penting. Okey, sebab kau perjalanan jauh, kau kena hujan, kena panas, kena debu, jadi asal-asalnya rantai kau tu tak boleh tahan dengan lama lah. Kalau dia kering, dia akan jadi masalah sikit. Bila dah kering jadi panas. Okey, so kemungkinan akan putus contohnya. Okey, so at least kalau kau dah selepas perjalanan jauh 230 km, 300 km, kau berhenti sekejap, elak-elak, kau spray lah chain loop ni ke rantai. Okey, so aku beli ni harga dalam RM6 sahaja di Mr. DIY. Jadi aku boleh gunakan ni dengan agak lama jugalah. Okey, dan boleh letakkan dalam beg kecil. Okay, so next one,
Yang ni rantai spare. Pastikan kau cari rantai spare yang memang untuk RS 428, saiz 428. So kalau kau boleh nampak di sini, dua-dua aku letak yang klipnya ni di bahagian depan dan di belakang. Tengok sini lah. Okey, sangat berguna lah. So sekiranya rantai kau putus di tempat yang tidak sepatutnya, sekurang-kurangnya bila kau potong tu kau boleh gunakan dua-dua klip ni untuk menyambung rantai motosikal tu nanti. Memang sangat memudahkan. Okey. Jadi kena fikir dululah sebelum bawa apa-apa. Tu yang paling penting. Okey. Next one is yang ni. Set Allen key. Yang ni aku beli di DIY lah dengan harga berapa ringgit, 20 lebih ringgit silap aku. Okey, sebab pada body RS tu memang ada banyak korang tahu sendirilah, ada Allen key ya. Banyak-banyak kunci-kunci Allen di situ, jadi kau kena gunakan kunci yang sesuai untuk setiap nut tu. Okey. Okey, seterusnya ni bag yang aku gunakan untuk aku letak baju-baju aku dan juga tools sekali. Okey. Dan tools ni tadi aku letakkan dalam bag ni. Ni bekas bag hujan lah, bag hujan JV aku yang lama, jadi aku letakkan semua tool aku dalam tu. Yang aku dah bahagikan dua tadi. Mamat memang akan bawa tool sendirilah. Lepas tu aku akan bawa tool aku sendiri, aku letak dalam ni. Dan aku masukkan dalam bag ni. Firstly aku akan masukkan pakaian aku dulu. Pakaian aku dulu aku gulung bagus-bagus. Aku masukkan dulu, sumbat dulu. Lepas tu baru aku masukkan tools. Okey, jangan masukkan tools dahulu. Sebab nanti sekiranya ada masalah, memang kau kena keluarkan baju baru kau boleh dapatkan tools. Jadi nasihat aku, kau masukkan baju-baju dahulu. Lepas tu baru masukkan tools. Kurang-kurangnya pada penghujung ni bila kau buka terus, kau terus jumpa tools. Bukan kau jumpa baju. Okey. Jadi kau tak boleh nak buka. Kau tak boleh nak baiki tayar kau yang bocor tu menggunakan baju maka kau kena gunakan benda ni. Okey. Jadi kau masukkan dalam bag, satu bag kau gulung bagus-bagus. Masukkan baju-baju dahulu. Okey, lepas tu baru masukkan tool, gulung lah. Lepas tu kau letakkan di belakang motor kau. Okey. So seperti biasa, okey. Yang sedang menonton di luar sana, kalau rasa-rasanya video ni bermanfaat, bolehlah kliklah like button tu, share sikit dengan kawan-kawan di Facebook ke apakah. Dan kalau asalnya nak subscribe kepada channel aku, tolonglah subscribe lah untuk menggalakkan konten-konten di masa akan datang. Okey. So sekiranya ada sebarang komen ke, sekiranya nak tambah komen, nak tambah lagi tools yang sepatutnya aku bawa tapi aku tak bawa, bolehlah tulis di bawah. Okey, di bawah komen. So lain kali kalau ada perjalanan yang seterusnya, aku akan bawa tools tu. Okey. So sekiranya rasa-rasanya tools yang tak diperlukan di sini, maybe yang rasanya anda fikir kamu ataupun korang fikir tools ni tak perlu dibawa, boleh jugalah komen lah kiranya. Okey. So aku rasa tools yang aku bawa sekarang ni cukup berguna lah. Meet the purpose lah kata orang. Okey, so macam biasa, sebelum aku mengundurkan diri, sebelum aku sambung lagi, aku akan sambung lagi video ni pada masa akan datang lah. Jadi aku nak ucapkan terima kasih sebab menonton video ni. Cuma cerita aku kali ni bukan lebih kepada off-road lah. Ni cerita on-road ni, cerita touring. Okay. So insyaAllah esok lusa kan, kalau aku ada pergi ke tips of Borneo, aku akan share sikit lah video. Okay, share sikit video. Maybe aku akan ke destinasi seterusnya, aku akan share jugalah. Okay, untuk bagi pengalaman sikit kepada kawan-kawan di luar sana, betapa bestnya ride jauh ni. Okay, bolehlah buat sekali semua hidup pun dah okey dah. Okay, so aku rasa setakat tu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.